Palestine will be free. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat kembali mendengarkan cerita-cerita seram di channel Zulaikha Roslan. Tak kira di mana saja anda berada, saya doakan semoga usaha anda dipermudahkan dan anda berada dalam keadaan kesihatan yang baik-baik, insyaAllah. So, sebelum tu, saya minta maaf sebab lama saya tak update video, agak sibuk dengan tugasan hakiki. Dan pada video kali ini, saya nak bawakan kepada korang 3 buah kisah seram yang berlaku di hospital. Tapi kali ni cerita ni diceritakan oleh seseorang yang sebenarnya hijab mata dia terbuka. Dia ada banyaklah story yang dicerita kat saya mengenai penampakan. Tapi saya kumpulkan yang 3 story ni untuk hospital punya lah. So next time kita akan ceritakan story-story yang lain. So orang yang hijab mata dia terbuka ni mahu dikenali dengan nama Fatin, dan dia dah bertugas di hospital swasta agak lama sebab dia memang bekerja sebagai jururawat. Dan sebelum saya mulakan cerita saya pada video kali ni, macam biasalah, kalau korang baru untuk channel ni, selamat datang saya ucapkan. Jangan lupa tekan button subscribe dan aktifkan sekali notifikasi loceng. Sebabnya saya ni sekarang belum ada jadual lagi untuk update video. Kadang-kadang update hari Ahad, kadang-kadang update hari Isnin dan sebagainya. So untuk elakkan daripada korang ketinggalan cerita-cerita baru, apa kata korang klik button notifikasi tu, button loceng tu. So nanti senang kalau let's say saya update video, korang boleh dapat notifikasi. Dan terima kasih banyak-banyak saya nak ucapkan kepada korang yang sudi kembali setiap kali saya update video, yang sudi like, sudi share, sudi komen. Terima kasih banyak-banyak. Masih lagi road to 1000 subscriber. Sorry opening panjang, tak payah buang masa lah. Jom kita mulakan untuk cerita kita pada video kali ni. So, kisah yang pertama ni adalah sebuah kisah yang berlaku sewaktu Fatin hamil anak dia yang sulung. Pada masa ni, waktu dia kandungan dia awal-awal dulu, dia kata memang dia mengalami alahan yang agak teruk. Sampaikan kadang-kadang dia terpaksa ambil cuti sakit disebabkan dia memang tak boleh langsung nak pergi bekerja. Adalah serta-serta masalah. Biasalah hanya ibu-ibu hamil je yang tahu apa yang boleh berlaku kan. Pada malam ataupun pada waktu kejadian seram ni berlaku, Fatin dia terpaksa masuk kerja walaupun dia dalam keadaan yang kurang sihat. Sebab masa tu dah lama sangat dia cuti, jadi dia kata masa tu dia terpaksa masuk kerja. So dia pun masuk kerja pada waktu yang biasa. Pada masa tu dia shift malam lah. So dia masuk kerja dan dia buatlah tugasan dia seperti biasa. Buat apa-apa report yang penting, dan sekitar pukul jam 2-3 pagi macam tu, dia memang dah tak larat sangat masa tu. Muka dia memang dah pucat teruk dah masa tu. So mungkin kawan-kawan dia yang lain dah perasan yang Fatin ni memang tak berapa nak sihat. So dia orang cakap dekat Fatin, kau pergilah rest, kita orang boleh handle. Sebab lagi pun tak ada apa-apa kes kan, hospital swasta dia tak sesibuk hospital kerajaan. So Fatin pun pergilah berjalan menuju ke pantry room ataupun tempat nurse-nurse berehat kan. Dia pergilah dekat situ, dan dalam pantry room dia ada sofa dan ada meja makan, ada kursi lah, ada peti ais, ada sinki, semualah lengkap. Masa ni sebenarnya Fatin dia just nak duduk, nak renggangkan badan. Tapi mungkin disebabkan dia ni terlampau penat ataupun orang kata pembawakan budak, jadi masa dia baru je duduk dekat sofa tu, dia terus terlelap. Okey, dekat sofa kan ada yang macam batang tepi tu kan. So dia just letak kepala dia macam tu dan dia terus tertidur. Memang dia kata agak lena juga dia tidur, sebabnya dia memang tak sedar kalau ada orang keluar masuk ke apa, memang tak sedar. Sampailah dia dengar nama dia dipanggil beberapa kali. Fatin, 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 macam tu. Dia dengar nama dia dipanggil banyak kali. Tapi masa ni sebenarnya dia kata dia dah sedar, tapi dia belum lagi buka mata. So sambil dia tertidur tu macam tu, bila dia dengar ada orang panggil nama dia, dia macam ni, macam tu je dia punya respon pada masa tu. Okey, korang pun tahu kan, kalau korang dalam deep sleep, okey, dalam tidur yang agak lena, bila orang panggil dan korang tak boleh bangun, macam mana respon kan? Macam tu lah yang berlaku dekat Fatin pada masa tu. Dia dah sedar sebab ada orang panggil dia, tapi dia tak boleh buka mata dan dia boleh respon saja pada masa tu. So
Mungkin disebabkan orang yang panggil Fatin ni rasa macam, kenapa si Fatin ni tak bangun-bangun? So daripada panggil sahaja, tiba-tiba yang kejut Fatin tu terus tepuk bahu Fatin beberapa kali. Mula-mula dia tepuk perlahan je tu, Fatin, Fatin. Tapi daripada pergerakan yang perlahan tu, dia bertukar menjadi satu tepukan yang agak kuat, Fatin, macam tu. Dan masa ni sebenarnya barulah si Fatin ni tersedar daripada tidur dia. Daripada macam ni dia terus tersentak macam tu. Siapa pula yang panggil aku macam tu kan? Macam tu sekali panggil aku kan? Kuat kot dia tepuk sebab sakit gila bahu Fatin. Masa dia sedar tu pun dia terasa gila bahu dia memang sakit pada masa tu. So dia pun tersentak dan terduduk. Dan masa ni sebenarnya yang hairannya, orang yang kejut dia tadi tu tak ada pun dekat situ. Tak ada siapa-siapa pun yang berada dekat ruangan tersebut dengan dia. Sebabnya masa dia sedar, bila benda tu pukul dia ataupun orang tu pukul dia, dia terus terduduk dan mata dia memang automatik terbuka. Kita terkejut macam roh masuk balik macam tu, kita terkejut. Tapi tak ada siapa-siapa. Memang tak ada siapa-siapa. Macam tak logik kalau orang tu pukul, orang tu nak belah kan. Dan kau kejut aku bangun tidur, mestilah kau cakap kat aku, Tin, kau okey tak? Bangunlah, sekarang dah pukul berapa? At least macam tu kan. Mana ada orang kejut bangun tidur terus lari kan. So masa ni Fatin memang dah terkejut gila. Kalau nak katakan dia mimpi, contohlah dia tu bermimpi, tak mungkin sebab bahu dia memang sakit gila macam tu. Kena pukul tu memang terasa sakit. So masa ni Fatin dah rasa macam jantung memang bergerak laju lah. Terkejut kan, orang kejut bangun tidur macam tu, tapi tak ada siapa-siapa. Dan kalau ikut logik pun lah, takkanlah member-member dia nak kejut, dia kejut dalam keadaan yang memang ganas macam tu kan. So Fatin pun duduk, dia istighfar dulu, Astaghfirullahaladzim, 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 macam tu kan. Dekat sofa ni, belakang ni memang dah pintu masuk lah. So let's say kalau ada orang keluar pun dia boleh nampak sebab pintu tu memang dekat sebelah dia sahaja. So dia tengah istighfar kan, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Dia boleh dengar pada masa ni ada orang ketawa halus. Macam tu. Dan masa ni kan dia dah terkejut sebab dia dengar orang ketawa halus dan bunyi ketawa tu agak jelas. Tak mungkin datang daripada belakang dia ke apa, memang bukan suara yang macam manusia. Kan Fatin ni dia hijab mata dia terbuka dan dia dah biasa sangat kalau kena kacau macam tu. So dia dah rasa, alamak aku kena kacau orang pula, Astaghfirullahaladzim. Kalau time biasa kena kacau dia kata tak ada masalah, tapi sebab dia tengah mengandung, so rasa risaulah terhadap kandungan dia ke apa kan. So masa dia dah dengar bunyi dia pun teruslah bangun dan nak keluar tinggalkan bilik tu, pantry room tu. Dan yang masa ni lah lebih Fatin kata benda yang dia boleh nampak lah sebenarnya. Dia dah bangun, buka pintu nak keluar. Masa nak tarik pintu tu, kita kan akan menghadap balik dekat bilik tu, tarik pintu kan. Masa ni lah Fatin nampak ada susuk tubuh wanita berada dekat luar tingkap. Betul-betul dekat luar tingkap. Maknanya tingkap tu dekat belah sana. Pintu kat sini, tingkap kat sini. Sebab tingkap tu betul-betul dekat sinki. So dia nampak ada susuk tubuh wanita yang pada mata kasar tu memang tak nampak lah muka dia ke apa, tak nampak. Tapi dia nampak susuk tubuh wanita. Dan dia boleh rasa yang perempuan tu masih lagi tersenyum ataupun tergelak dekat dia. So itu pengalaman seram yang boleh dikatakan pertama kali dia alami sewaktu dia hamil anak dia yang pertama. Kisah yang kedua ni sebenarnya bukanlah berlaku kepada Fatin, tetapi berlaku kepada salah seorang pasien yang ada dekat situ. Fatin ni dia jaga dekat ward dia tak ada open space ward macam tu, tak ada. Ward yang ada dekat tempat dia jaga pada masa tu adalah bilik-bilik. Sama ada berempat, berdua ataupun satu punya room lah. So pada masa tu, masa ni kejadian sebelum dia mengandung lah pada masa kejadian ni, Fatin dia bertugas malam macam biasa. Dan dia pada masa tu dekat kaunter ada dalam 2 orang lah. Dia dengan salah seorang lagi rakan dia. Diorang tengah buat tugasan diorang, tengah buat report sambil berbual macam biasalah. Dan kemudian tengah diorang syok-syok bual, borak-borak ni, tiba-tiba daripada jauh Fatin dan kawan dia nampak ada seorang pasien yang berlarian datang dekat diorang. Pada masa tu pasien ni on drip tau, masuk air. So tiba-tiba dia berlari macam tu dengan batang besi tu, dia berlari, mekekek-kekek berlari. Diorang yang dekat kaunter ni dah risau tengok
patient tu lari macam tu. Sebab bahaya kan, kalau let's say dia terjatuh ke apa, tak pasal-pasal tambah lagi report yang diorang kena buat, kena bertanggungjawab terhadap apa-apa yang perkara yang berlaku pada masa tu kan. So bila dia nampak patient tu lari, Kak Fatin ni dengan kawan dia automatically terus marah patient tu. Puan, apa puan buat ni? Kenapa puan lari macam ni puan? Macam tu. Pada patient tu tak sampai lagi counter, diorang dah bising, dah marah ni, nak suruh patient tu berjalan lah. Tapi patient tu dia tak hiraukan diorang dan dia terus berlari sehinggalah dia sampai dekat depan kaunter dan dia duduk dekat depan kaunter. Masa dah duduk dekat kaunter ni, Fatin dia tak tunggulah patient ni nak cakap kenapa, tak, dia terus marah lagi. Memang jujur pada masa tu memang agak marah sebenarnya. So dia pun marah, dia cakap, puan tahu tak apa yang puan buat tadi tu bahaya? Puan berlari daripada belakang sampai ke sini, kalau puan jatuh apa-apa jadi macam mana puan? Dia marah lah patient tu kan. So dalam Fatin hidup marah, tiba-tiba patient tu menangis. Okay, rasa dah bersalah pula dah patient menangis. Yelah, aku buat patient menangis pula dah. Diorang ni hospital swasta bukan kerajaan. Kalau hospital swasta, patient ni adalah klien, okay, klien. So bila dia nampak patient tu dah nangis, dia dah mula astaghfirullahalazim, alamak patient nangis pula. Puan, sabar puan, sabar. Saya marah bukan sebab saya marah puan berlari, bukan puan. Saya takut puan jatuh. Kalau puan ada apa-apa, puan boleh je tekan loceng, kita orang terus pergi kat puan. Dia kata macam tu lah, pujuk patient tadi tu. Tapi patient tu masih lagi dalam keadaan menangis dan memang boleh dikatakan muka dia agak pucat dan lesi pada masa tu. Bila dia dah macam cuba nak kontrol tangisan dia, barulah dia boleh cakap dekat Fatin, apa tau, tadi saya tengah tidur, lepas tu saya rasa macam kaki saya kena cuit. Bila saya buka mata, saya nampak ada budak dekat ujung kaki saya. Dia cakap macam tu dekat Fatin. Yang Fatin ni macam dah blur lah, budak. Sebabnya hospital yang kita orang jaga pada masa tu ialah hospital dewasa, wanita, hospital dewasa wanita. Mana datangnya budak pula? So dia pun macam teruslah cakap kat patient tu, puan ni hospital dewasa puan, mana ada budak-budak, puan mimpi kot puan. Dia kata macam tu. Cubalah untuk pujukkan patient. Lepas tu patient tu cakap, tak, saya tak bermimpi, memang ada budak dan itu bukan budak. Dia punya ayat macam tu, itu budak tapi bukan budak. Dia kata macam tu. So masa ni sebenarnya Fatin dengan kawan dia tu dah boleh tangkap lah apa yang cuba disampaikan oleh patient tersebut. Kemungkinan besar apa yang dia nampak tu bukanlah manusia. Tapi pada masa ni kan, sebenarnya kalau diorang nak tukarkan katil patient pun memang agak susah. Sebab patient tu duduk dekat ward yang bilik room dia satu. So pada masa tu room room yang ada satu bed saja hanya ada 2 dan satu lagi room tu dah dipenuhi oleh orang kan. So pada masa ni patient tu memang menangis dan merayu-rayu untuk ditukarkan dan dia willing untuk tukar bed bercampur ke apa kan. So sebenarnya boleh je diorang urus sebab dah malam kan, cuma complicated sikit lah. Tapi Kak Fatin kata boleh je, boleh, tak ada masalah. Kita orang boleh uruskan, tapi ambil masa sikit puan, kita orang nak kena arrange semua dulu sebab ada certain bed dalam tu dah di book. Okay, swasta tak sama macam kerajaan, lagi sekali saya ingatkan. So dia kata kita orang terpaksa tengok dulu kekosongan dekat bed mana, sebab ada bed kosong yang sudah di book untuk klien dan sebagainya. So patient ni menangis-nangis, masih lagi menangis-nangis dalam keadaan ketakutan. Fatin cakap kat dia, puan balik rehat dulu, InsyaAllah tak ada apa-apa tu. Puan buka bacaan ayat kursi ke daripada puan punya handphone. Dia cakap macam tu. Patient ni tak nak. Dia kata tak nak, saya nampak budak cuit kaki saya tahu ada budak. Dia kata macam tu. So disebabkan patient ni enggan pergi dan diorang pun masih lagi dalam arrange bed. Okay, so Fatin pun mengalah dan dia pun cakap, tak apa puan macam ni, apa kata kalau saya teman puan dekat katil puan dulu. Dia cakap dekat patient tu macam tu lah. So patient tu bila dengan Fatin kata nak teman dia, barulah dia rasa macam okey, boleh. So dia pun berjalan lah pergi menuju ke katil dia bersama dengan Fatin. So masa ni okey, berjalan menuju ke dalam ke ward patient tu. So dekat ward dia kan katilnya satu saja. Okay, pada masa ni sebenarnya mungkin patient tak nampak, tapi Fatin nampak. Diorang baru sahaja nak masuk ke dalam bilik tersebut, Fatin nampak ada budak melintas. Budak ni melintas daripada arah tandas menuju ke katil patient tadi tu. Patient tu mungkin tak nampak. Kalau dia nampak mesti dijerit, nampak tak? Tapi sebab patient tu tak nampak dan dia boleh berjalan relax sahaja masuk ke dalam bilik tu, maksudnya mungkin dia tak nampak. So masa Fatin dah nampak budak tu melintas, dia dah macam astaghfirullahaladzim, ini kot yang patient tadi cakap. So dia pun macam
Relax, relax. Tak boleh terbawa dengan emosi ni. Aku dah biasa nampak benda-benda ni. Ni sekarang passion ni aku tengah kerja. Tak boleh lah aku pun nak jerit ketakutan kan. So Fatin pun dia bawa, dia bagi passion tu duduk atas katil. Dia tarik lah reel katil tu. Dia setting up passion tu betul-betul. Dan dihidupkan bacaan ayat kursi daripada handphone passion tu kan. Masa ni sebenarnya Fatin dah buka lah lampu bilik tu kan. So Fatin tanya dekat passion tu, kalau saya biarkan lampu hidup je boleh? Takut juga sebenarnya, walaupun dah biasa nampak. Kita bukannya perawat ke apa, kita boleh buat sekadar yang mampu je, Fatin kata kan. So dia pun hidupkan lampu. So masa dia hidupkan lampu ni, memanglah rasa macam tenang dan tak ada apa-apa. Dan pada masa ni Fatin dia berdiri dekat yang meja yang doktor selalu guna buat cek-cek patient tu kan, yang kalau letak report, tulis report tu kan. So Fatin dia berdiri dekat meja tu sambil main handphone lah, okay. Dia tak bawa apa-apa pun daripada kaunter, dia main handphone, scroll. Dan masa ni sebenarnya Fatin rasa benda yang sama dirasai oleh patient tersebut. Dia rasa kaki dia seolah-olah dipegang beberapa kali. Dan tangan yang pegang kaki dia tu adalah tangan yang kecil. Memang tangan budak lah, bukan tangan orang dewasa. Dia rasa macam sejuk je bila kena pegang. So bila dia dah rasa macam ni, masih lagi cuba bertenang, okay. Macam saya cakap, walaupun dia dah biasa nampak, belum tentu lagi dia berani. So dia pun takut juga pada masa tu. So dia tenangkan diri dia, mengucap banyak kali, dan mulalah membaca ayat kursi dan beberapa potongan surah yang telah diajar kepada dia sekiranya berlaku perkara-perkara tersebut. Dan Alhamdulillah, dia kata tak lama lepas tu kawan dia datang dan patient tu boleh tukar bed. Dan masa ni pun sempat jugalah dia bagi tahu dekat kawan dia, sebab kawan dia memang tahu yang dia ni memang jenis hijab mata terbuka. Dia sempat cakap kat kawan dia, aku nampak budak tu. Kawan dia terdiam. Lepas ni kalau dia orang cakap dekat member-member lain, rasanya tak ada siapa kot berani duduk kat dalam bilik tu. Memang scary kot. Ada budak mana pula dah. Last story ni dia lebih kepada misteri. Tak ada nak cakap seram sangat ke apa, tak. Tapi dia lebih kepada misteri. Apa yang berlaku? Fatin masa ni dia dah habis shift. Dia masuk petang dan dia habis shift dalam pukul 11 macam tu. Tapi dia belum balik lagi disebabkan suami dia belum sampai untuk ambil dia. Dan sementara dia tunggu suami dia pun lepaklah dekat pantry room sambil layan movie dekat Netflix masa tu. Bukan movie, drama. Okay, dia layan drama Netflix kan? Tak tahulah kat mana, tak ingat. Okay, sorry. Dia layan drama dekat phone dia, yang pasti dekat phone dia lah. Dan dia cocok earphone and tengok drama macam tu. Dan dalam pukul 12.30 macam tu, masuk pop-up message. Husband dia bagi tahu yang husband dia dah sampai dekat lobby. So dia baca je message tu, dia tak balas dan dia terus bangunlah nak berjalan keluar dan menuju ke lobby. Sambil dia sedang tengok lagi drama tadi tu. Okay, dia tengok kan, dia tengah duduk tengok drama. Masuk mesej, dia pun terus bangun sambil tengok drama, berjalan keluar dekat pintu tu dan berjalan. Dan masa ni memang tak ada siapa-siapa pun yang tegur dia. Kemungkinan besar diorang pun tak perasan sebab pantry untuk nurse tu dekat ujung, okay? So dia pun berjalan dan dia tahu pintu mana yang memerlukan access card dan sebagainya. So sambil dia jalan dekat pintu, dia tag, okay? Kalau ikutkan daripada ward dia jaga tu nak pergi ke lift, hanya ada satu pintu saja yang perlu dia tag lah. So dia tag, sekali dia tag, dia terus letak balik dia punya name card tu dekat bawah, dekat bahu lah bergantung. Dan dia terus berjalan menuju ke lift dan dia tekan. Pada masa ni dia masih lagi sedang menonton drama. Dan kalau korang nak tahu benda yang kita dah biasa buat, kita akan tahu langkah kaki kita, akan tahu berapa langkah sampai lift, berapa langkah sampai ni kan. So pada masa ni sebenarnya dia kata tak hairan lah kalau dia tahu jalan walaupun dia tengah fokus tengok drama. Sebab kita tengok drama pun kita nampak kan keliling kita kan. So dia kata memang pada masa tu dia tak adalah angkat kepala dia jalan casually macam orang biasa. Tak, dia memang tengok drama tapi dia tahu nak jalan macam mana. So dia berjalan menuju ke lift, dia masuk dalam lift, dia tekan button yang dia nak pergi, which is button number 3. Okay, lobby dekat tingkat 3. Dan dia tekan
tingkat 3 dan dia terus pintu lift tertutup lah. Laju lift tu berjalan menuruni ke bawah dan bila dah sampai ke bawah pintu lift terbuka. Bila pintu lift terbuka, Fatin dia masih lagi dengan drama yang dia sedang tonton. Dia berjalan perlahan-lahan menuju ke lobi ataupun ke tempat parking kereta. Tapi pada masa ni semakin dia berjalan, dia rasa macam jalan dia dah tak betul. Sebab dia rasa macam semakin dia jalan, semakin dia tak tahu ke mana dia pergi sebenarnya pada masa ni. Dan pada masa ni jugalah baru dia tersedar yang dia sebenarnya bukan berada di aras 3. Okay, dia berjalan. So biasanya daripada lift tu dia berjalan, dia akan tahu dekat mana dia akan sampai dekat guard, dan dekat guard tu dia akan berjalan untuk sampai ke lobi lah kan. So dia akan jumpa guard dulu. Lepas daripada lift dia berjalan, dia akan jumpa guard. Tapi pada masa ni dia keluar sahaja daripada lift, dia berjalan, dia tak jumpa guard. Bila dia dah tak jumpa guard masa ni, dia dah rasa macam kenapa aku rasa macam aku jalan tak betul ni? Macam tu. Pada masa ni sibuk lagi dengan drama, dan dia tak tahu juga kenapa pada masa tu dia terlampau fokus. Sebenarnya sebelum ni dia kata kalau dia tengok drama, busuk-busuk pun dia akan tengok. Bila dia dah keluar lift dekat lobi 3 tu, dia akan tutup handphone dia dan dia terus berjalan macam biasa. Tapi dia tak tahu kenapa pada masa ni dia terlampau fokus dan masih lagi fokus dengan drama dia pada masa tu sebenarnya. Betul, dia kata dia pun tak tahu kenapa dia terlampau fokus pada masa tu. So bila dia dah rasa macam jalan tak jumpa guard ni, dah ke mana-mana dah aku jalan, aku jalan ke mana ni, tak jumpa guard ni. So dia pun mulalah tutup phone dia dan nak tengok dekat mana dia berada. Dan pada masa ni dia memang sangat terkejut sebab dia bukan berada dekat lobi, tapi dia ada dekat aras 1, aras yang menempatkan bilik mayat. Okey, bilik mayat. Masa ni dia macam tengok keliling ni bilik mayat. Macam tu terus. Memang terkejut. Ni bilik mayat. Kenapa aku ada kat sini? Dan kalau korang nak tahu, ruangan yang dimasuk pada masa tu memerlukan access card. Tapi dia langsung tak tap apa-apa access card pun tadi. Tapi dia boleh masuk dekat ruangan tersebut. Memang pelik sangat pada masa tu. Dia rasa macam mana aku boleh masuk kat ruangan ni tapi aku tak tekan pun access card, aku tak letak pun access card aku tadi. So pada masa ni dia dapat rasa macam ada sesuatu. Dia dapat rasa macam seolah-olah dia dipimpin tau. Dia dapat rasa macam ada something yang guide dia sampai kat situ. Tapi Fatin ni dia tak nak lagi fikir apa-apa tau. Dia macam, relax Fatin, relax. Kita pusing naik ke aras 3 dulu. So dia nak berjalan pusing. Dan masa dia sampai kat pintu tu, dia tag lah. Sebab memang ruangan tersebut memerlukan access card kan. So dia tag. Dekat depan ada kaunter bilik mayat lah. Dekat kaunter tu ada 2 orang staff yang sedang bertugas. Dan staff tu nampak diorang pun terkejut. Akak, apa akak buat kat dalam? Macam tu terus. Yang Fatin ni macam dah blur. Tapi nak sedapkan hati ni, korang baru duduk kat sini je? Tanya macam tu tau dekat dia. Korang baru duduk kat sini ya? Diorang dah blur dah. Taklah, kita orang dari tadi kat situ. Laluan nak masuk dekat situ hanya satu sahaja. Tempat dia keluar tadi tu. Memang tak ada laluan lain So dia macam, staff yang kat kaunter tu macam, mana ada, kita dah lama kat sini. Kalau korang dah lama kat sini, takkan korang tak nampak kat masuk. Macam tu tau. Fatin ni tanya, dia sekadar nak sedapkan hati. Yelah, tak mungkin lah tiba-tiba dia boleh teleport sampai situ kan. Kalau let's say dia masuk, tag dan everything, diorang staff yang ada dekat kaunter tu boleh nampak sepatutnya. But then, staff yang diorang ni terus cakap, Kak, kita orang daripada tadi dekat sini dan kita orang tak tahu bila masa akak masuk. Macam tak nampak langsung bila akak masuk. Dia cakap macam tu. Dan masa ni sebenarnya dah menguatkan dah firasat Fatin tadi tu. Ya Allah, aku kena pimpin ke sampai ke sini? Memang rasa macam tak logik pun. Tapi itulah yang berlaku pada masa tu. But Kak Fatin nak sedapkan diorang, Fatin je cakap, saja je aku uji kau. Tadi akak masuk lah, korang tak nampak tu. Korang leka sangat main handphone. Saja dia bergurau macam tu. Yang diorang staff yang kat kaunter ni dah pelik sebenarnya. Sebab diorang bukannya leka mana pun. Dan tak logik kalau diorang main phone, diorang tak nampak orang lalu. But then, masing-masing nak sedapkan hati masing-masing. Diorang pun just macam, Kak ni buat lawak pula. Macam tu je. Dan Fatin pun berlalulah pergi naik dekat aras 3 dan terus pergi kat lobi. But seriously, benda ni memang tak seram. Fatin tak nampak apa-apa. Tapi Fatin rasa macam seolah-olah dipimpin. Sebab daripada ruangan tersebut nak menuju ke lift adalah bukan satu jalan yang biasa Fatin lalui. Jadi
kemungkinan besar Fatin akan langgar tembok, Fatin akan langgar tong sampah dan sebagainya. Tapi pada masa tu Fatin boleh jalan sangat-sangat smooth daripada lift menuju ke ruangan tersebut tanpa menggunakan access card. Dan pada masa tu memang rasa macam pelik yang teramat sangat. Sebabnya dia terlampau fokus ataupun dia terlampau tidak pedulikan apa yang berlaku pada masa tu, sehinggalah dia tersedar yang dia dah berada dekat bilik mayat pada masa tu. Thank you for watching. Itu je 3 buah kisah perkongsian daripada Fatin, seorang jururawat yang hijab mata dia terbuka. Dia berkhidmat dekat hospital swasta lah. Saya rasa kalau hospital swasta ni pun, setiap hospital swasta mungkin cara-caranya berbeza. Jadi tak payahlah korang tanya hospital mana dan tak payahlah korang teka-teka hospital mana. Nanti hilang pula klien dia. Anyway, terima kasih banyak-banyak sebab korang sudi tonton hingga habis. Jangan lupa like, share dan komen. InsyaAllah saya akan tambah baik video saya pada masa akan datang. Dan insyaAllah saya akan tambah lagi video produce saya tiap-tiap minggu. Saya akan cubalah insyaAllah. Dan itu saja. Sampai kita jumpa on the next video. Stay tuned dan stay safe. Okay? Assalamualaikum.